Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kita sambung lagi kitab Syarah Hikam untuk Pulau Manis. Tadi kita baca bab apa? Bab tajrid dan asbab. Mana dia bila kita Allah dah dudukkan kita makam asbab, kita nak pergi duduk kat tajrid. Kita ni bekerja, berniaga, kita tak nak. Ni dunia kita kata, kita nak duduk dia bertawajuh dengan Allah Ta'ala. Kita nak pindah daripada asbab pergi tajrid. Nampak macam baik, kita nak lupakan dunia. Lupakan dunia, lupakan kerja-kerja dunia. Dia nak duduk, tinggalkan tu semua, nak duduk berkhawat supaya hati dia tertuju kepada Allah Ta'ala. Dalam bab apa pun, rezeki dan apa pun keperluan hidup dia, dia tak nak berusaha lagi. Dia tak nak duduk makan asbab. Nampak macam cantik. Tapi sebenarnya itu adalah keinginan syahwat yang sangat tersembunyi. Itu. Faham? Ini nak sambung dia, nak cerita pasal sebab-sebab kesan-kesan daripada orang yang cuba. Ingat itu satu benda yang baik, tapi orang yang tertipu dengan keinginan syahwat yang tersembunyi. Dia tipu ni orang-orang yang betul-betul nak bertawajuh, nak pergi Allah Ta'ala ni. Nampak, tipu muslihat, bisikan-bisikan iblis tu nak kena lawan dengan akal yang sihat. Akal yang benar-benar jujur dan ikhlas, kita lawan. Sampai kita nampak, tu. Supaya kita tak beramal kerana nafsu. Disambung dia. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah. Iyaka fil tajridil inhitatum minal himmah al-alayyah. Artinya sebaliknya keinginanmu terhadap sebab berusaha, padahal Allah Ta'ala telah menempatkan anda pada tajrid, golongan yang beribadat tanpa kasab, maka keinginan sedemikian bererti menurunnya dari semangat dan cita-cita yang tinggi. Allah dah letakkan kita makam tajrid. Orang yang hidup dan apa pun keperluan kehidupan, kita tak ada dalam bab asbab ni. Kita beli rumah, kita ada rumah, kita pun tak pernah bekerja. Ada orang macam tu. Tok guru. Tiba-tiba dia nak pindah daripada apa yang Allah bagi dia tadi. Dia nak bekerja. Dia nak start nak berniaga. Dia nak sibuk pergi sawah. Nak sibuk nak pergi berlori getah. Nak pergi kat situ. Tu. Dia menunjukkan benda tu seolah-olah kata kau dah turunkan kau punya, kau jatuhkan sendiri kau punya maruah. Kalau tak, kau turunkan kau punya kedudukan, kau punya makam, engkau sendiri turunkan. Tu cara. Tajrid bagi orang ahli tarikat. Tajrid bagi orang ahli tarikat. Orang yang tertuju kepada Allah Ta'ala. Di kalangan orang tajrid, di kalangan mereka ahli tarikat, ialah melenyapkan alam benda ini daripada hati dan sir. Iaitulah makam yang tinggi. Di sini hak Ta'ala telah menempatkan hamba-hambanya yang khawas. Maksudnya yang khawas ni apa? Yang istimewa. Yang istimewa, yang terpilih. Dan orang-orang arif di dalamnya. Apabila hak Allah Ta'ala menempatkannya pada martabat makam khawas, maka janganlah turun daripada martabat tersebut kepada martabat yang kurang. Kita dah nampak semua datang daripada Allah. Dan kita dah punya jiwa-jiwa yang macam itu.
tiba-tiba kita masih lagi melihat. Ada juga kita melihat perbuatan manusia, perbuatan alam ini meninggalkan bekas. Kita tak nampak lagi dah, semua datang daripada Allah. Sedangkan pada awalnya kita diberi jiwa dan ini, diberi keyakinan yang tinggi, semua daripada Allah. Dan dengan Allah, pada Allah kita nak kembalikan. Kita pergi pula tengok, kan? Kita terpengaruh dengan suasana, dengan usaha dan ikhtiar depan kita. Orang berniaga berjaya, orang buat itu berjaya, orang ini buat berjaya. Kita dah nampak, kita pun nak test. Kita pun nak test. Ambil kita turunkan makam kita. Nampak? Allah dah letakkan kita tempat yang paling baik. Engkau ni dengan aku je, semua dengan aku. Hidup kau, mati aku, mati engkau. Dan tempat bersandar kau ni aku. Kita nak pergi ke tempat lain. Tu. Ahli tarikat tak. Hati dia tetap macam ni. Orang-orang arifin tak. Dia mesti macam ni. Dia nampak orang yang bekerja tu pun semuanya datang daripada Allah. Pada syariat, pada zahir lah kita nampak rupa dia macam tu. Kan? Kita nampak macam tu. Semua rezeki daripada Allah. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa pun penciptaan, kejadian-kejadian yang lain, semua dari Allah. Pasal Allah lah pencipta alam dan isinya. Nah, Allah cipta mata dan apa yang dipandang oleh mata pun Allah yang cipta. Tu. Dia takkan pergi lain. Kalau pergi dekat tempat lain, maksud dia apa? Kita dah duduk tempat yang baik, kita pergi tempat yang tak baik. Ni maksud kalam yang ketiga ni. Jadi sebab-sebab itu, jadi asbab itu adalah untuk orang-orang yang baru mula meniti jalan suluk menuju kepada Allah Ta'ala, ahlul bidayah yang salik, iaitu orang-orang ahlul tawajuh, orang yang memusatkan perhatian sepenuh kepada Allah Ta'ala. Sedang tajrid itu pula adalah untuk orang-orang ahlul muwajahah yang telah sampai wasil kepada Allah Ta'ala, iaitu orang ahlul jazab, orang yang majzub, yang sudah ada jazbah atau daya tarikan magnet nur macam besi berani atau mungkin current, atau orang yang ditarik oleh Allah Ta'ala tanpa kaedah suluk. Orang yang nampak benda yang lain macam ahli-ahli tarikat. Dia berzikir. Amalkan duduk dalam halaqah zikir. Supaya apa? Supaya dia jadi orang yang tawajuh. Orang yang tajrid. Supaya hati dia senantiasa ada dalam keadaan ingat Allah, pandang dia dan hati dia sebut nama Allah. Tu dia pergi berzikir. Dia pergi orang ni tidak perlukan amal bahawa ada Allah, boleh dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi orang yang tajrid dia lain. Dia tak nampak tu semua dah. Dan dia nampak Allah yang Allah dahulu. Ada pun alam ini dan perlakuan alam ini tidak boleh mendahulu takdir Allah Ta'ala. Tu. Apa pun datang ni datang daripada pancangan ilmu, kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang tajrid, orang hakikat. Faham? Orang tarikat yang masuk untuk apa? Supaya hati dia senantiasa tertuju kepada Allah Ta'ala. Orang yang tajrid ni demi tarikan yang batin kuat rasa perasaan kita dengan Allah. Tarikan batin ni, jazbah, apa benda tu semua, itu ke perasaan kita lah. Kuat ke perasaan kita dengan Allah Ta'ala. Dengan menghayati ilmu, dengan memaham ilmu, maka kat sana kita punya tahap tinggi dan rendah ni penghayatan kita tu ni. Tu. Menghayati segala perlakuan kita. Kita tengok kita ni hidup ni dengan sifat orang Islam, seorang hamba kepada Tuhan. Tu. Itu orang yang tajrid. Pasal dia ingat Allah melihat.
Jadi dia betul Allah melihat, dia ni tak boleh lari daripada penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masa yang lalu kita dah suas kita orang yang makam ihsan, dia tak akan pandang yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasal tadi bila kita Allah dalam kata tajrid, bila datang sebab harta ni hati kita pun goyang. Harta ni boleh rosakkan kita punya pandangan. Pangkat pun boleh rosakkan pandangan kita. Hati kita dah tertuju kepada Allah Ta'ala, hebat macam mana pun kadang-kadang diuji dengan yang macam tu punya rendah pun, kita akan hanyut. Kita minta Allah lindung daripada itu. Minta Allah teruskan, sabbit qulubana, tetapkan hati kita ala dinika, atas agama dia, agama engkau ya Allah, dan wa ala ta'atika, dan ketaatan atas segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak Syed? Kita turunkan makam kita. Iyalah. Dah ada kerja sini baik, senang, semua okey ada, pergi cari kerja lain. Ni hati tak baik lah tu. Hati kita tak baik. Oleh sebab itulah orang yang mempunyai makam ini inginkan sebab-sebab itu turun daripada semangat himmah yang tinggi. Alah kerana tajrid itu ada hal yang diambil dari Allah Ta'ala tanpa wasitah perantaraan. Sedangkan ia jamak, terhimpun, berpadu tanpa ma'ani, yakni larangan, dan illah, sebab musabab. Jadi keadaan orang tajrid dalam hal ini yakni dalam hal yang berhajat kepada sebab itu adalah umpama orang yang dikurniakan oleh raja pakaian yang mengembirakan, tetapi digunakan untuk melihat binatang pemeliharaan dengan memakai pakaian tersebut. Allah dah letakkan walu kita ni sebagai orang yang tertuju pada dia, dan senantiasa ingat dia pandang kita, dan senantiasa dalam keadaan tahu kita tak boleh lari daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Lepas tu kita dah nampak semuanya datang daripada kuasa Allah Ta'ala. Diri kita dan apa yang ada dengan kita, langit, bumi dan segala isinya, semua daripada Allah. Tapi kita dah tengok macam tu, kita pun nak jadi macam tu lah. Maksud dia kata tadi apa? Allah dah bagi kita pakaian, tapi kita tengok lagi adanya perantaraan. Kita tak nampak apa yang berlaku walaupun kita bekerja itu di antara sunnah Allah. Perjalanan nak sampaikan kita pandang itu. Apa pasal dia jadi macam ni? Pasal apa? Allah lah ubah hati dia supaya bagi kat aku. Nampak? Macam tu. Kita pandang terus. Semuanya sama. Semua datang dari Allah. Tapi dia turunkan maka dia dah nampak tu lagi, padahal dia dah nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh kita jatuhkan diri. Pakaian tu pakaian dalam duduk istana. Kita pergi buat pakaian tu, buat kita tengok kambing kita, lembu kita, kan? Binatang-binatang ternak kita. Padahal baju kau ni pakaian dia pakai dekat istana. Kita lah silap. Tu dek kerana keinginan syahwat yang tersembunyi, yang lari daripada ciptaan Tuhan, daripada iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu faham masyarakat? Ada seorang syekh radhiyallahu an berkata, orang yang tajrid, yang berkehendak kepada sebab itu adalah umpama dua orang hamba raja. Maka raja itu berkata kepada salah seorang daripada mereka, bekerjalah dan makanlah daripada hasil kerja tanganmu. Kemudian raja itu berkata pula seorang lagi, engkau tinggallah diam bersamaku dan akulah yang akan mencukupkanmu. Jika salah seorang daripada mereka keluar melarikan diri daripada kehendak tuannya, bererti dia adalah orang yang paling buruk adabnya dan akan ditimpa kebinasaan. Sedang kedua-dua orang hamba raja itu inginkan satu raja terjadi ke atasnya untuk menghasilkan kasatnya.
Demikian pula takbir yang disertai Allah Ta'ala yang terjadi daripada ketika tahqiq dalam takdir sebagaimana kata pengarang, sawabikul himam lah tahriku aswarul aqdar. Mendahulukan cita-cita itu adalah semangat perjuangan yang kental, tidak dapat menembus kota takdir yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita kena ingat, bila datang keinginan-keinginan macam tu, kita kena ingat, keinginan kita yang tinggi tidak boleh menembus kadar Allah Ta'ala. Yang dah tampakkan kita, yang dah letakkan kita kat makam tajrid, kita nak berpindah ke makam asbab. Tu. Kita ada keinginan. Kadang-kadang tengok ada keinginan, tapi lawanlah. Lawan macam tu cara lawan dia, Syed. Lawan dia, cara lawan dia macam tu lah. Tak betul, Syed? Tak boleh nak tembus kita ni. Kita nak tu, biar semangat kita betul nampak, tapi kita kena sedar. Bapa yang ada kita ni datang daripada Allah ke datang daripada mana ni? Kan? Allah nak jadikan aku macam ni ke atau tu? Tengok cara fikir orang-orang yang tahqiq, orang-orang hakikat. Supaya apa? Supaya dia tak hidup senang ke? Dia tak pakai kereta wira. Dia pakai. Syad, pakai. Tapi hati dia tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan orang jumud, bukan orang yang ketinggalan zaman, tak. Siapa kata Islam sufi ni ketinggalan zaman, tak. Kalau ada duit cukup, pakai dia nak pakai Ferrari kereta. Kan? Tu. Hamba Allah. Pakai Ferrari. Tapi atas dasar pakai lu atas tiket hamba Allah. Macam mana agaknya jiwa orang tu? Jiwa orang yang pakai Ferrari, orang. Tapi jiwa dia atas tiket dia hamba Allah. Dia bawa Ferrari dalam pada dia berjiwa hamba Allah. Macam tu juga kita. Kita dalam hal keadaan kita hari ni, kita dengan jiwa hamba Allah. Apa pun buat, apa pun kita ni hamba dia Tuhan. Semua atas kurnia Allah Ta'ala. Semua atas rahmat Allah Ta'ala. Tak boleh keinginan kita, organisasi kita, kan? Cita-cita kita, kan? Teknologi kita, apa pun. Kita minta lah pertolongan siapa pun. Tak boleh tembus qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh tembus. Apa pun tidak boleh mendahulu takdir. Apa yang berlaku dan apa yang akan berlaku tidak boleh mendahulu takdir. Faham tak ni? Ingat, bila datang keinginan-keinginan yang macam tu, kita nak cuba jaga hati kita supaya terus, tetap, baqa', kekal dengan musyahadah, menyaksikan wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pencipta alam ini, pentadbir alam ini dan pelindung kepada alam ini. Keterangan, bukan dia yang melakukan, tetapi Allah Ta'ala sendiri yang melakukannya. Jadi dia tidak memberi bekas apa yang telah ditakdirkannya sejak azali lagi. Jadi menurut ayat yang lain, Allah kata apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kita dan apa yang kita lakukan. Tengok ayat ni. Jadi jangan kita ingat usaha kita, kita tu meninggalkan bekas maklumat yang macam ni supaya kita tawaduk, rendah diri. Kita tak sombong, kita tak takabur, kita tak ujub, kita tak riak terhadap apa pun dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Bukan jadi pemalas, tak. Supaya kita jadi rajin, kita jadi kaya, tapi kita rendah diri, ada tawaduk. Bila sabut ada tawaduk, tu kita bukan orang yang sombong, orang yang berperasan hebat, bukan. Orang yang riak, bukan.
Mana boleh nak add? Pasal kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ni dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penguasaan Tuhan. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Sekalian manusia, sekalian makhluk, sekalian manusia, tempat sandar dia, tempat bergantung dia, Allah dia sebagai ilah, tak ada yang lain. Siapa bergantungkan diri pada yang lain, bodoh lah tu. Tu. Kita ni, apa kerja kita hari ni yang kita tak sandarkan pada Tuhan? Banyak. Tu semua kerja bodoh. Kerja bodoh. Seolah-olah kita menzahirkan kejahilan kita. Kita tak berpijak di bumi yang tidak berpijak, kita di bumi yang nyata. Himmah itu ialah kekuatan nafsu, iaitu kekerasan semangat juang yang tinggi, melakukan dalam wujud kenyataan ini dengan izin Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Ta'ala, dengan semua adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala. Apa dia? Apa dia qada? Adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada azal. Apa yang ditentukan Allah Ta'ala? Itu dia kudrah Allah mengadakan. Apa dia? Pada hari ini, jam 10 malam, kita berkumpul dekat sini. Ini adalah ilmu Allah. Rupa dia, itu dikatakan iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qada dan qadar ada tersimpul dia dalam ilmu, kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Yang tak jadi, yang tak berlaku, apa? Perkara-perkara yang sia-sia. Allah tak lakukan, Allah tak ciptakan apa yang sia-sia. Balik pada tadi. Ini supaya kita ni senantiasa rasa tawaduk pada Allah Ta'ala. Bila kita duduk makam tajwid, bukan yang penting apa. Yang penting kita zahirkan dalam hidup kita, itu dia. Kita tak sombong. Kita orang yang tawaduk. Sesama makhluk pun kita duduk, relax. Orang ahli tasawuf menamakannya himmah, sama seperti wali Allah yang memiliki keyakinan yang kuat, sama seperti orang yang bertapa memiliki nafsu yang kuat, ahli silap mata yang punya niat jahatnya, dan ahli sihir yang ada tipu dayanya. Nampak? Ini jiwa-jiwa wali. Kalau kita boleh buat macam tu lah, jiwa-jiwa wali. Jiwa wali, kalau kita punya jiwa sama, ikut orang lah. Mana dia? Kita bukan cerita kita, tapi kita cerita kalau kita buat siapa buat macam ni, jiwa dia, itulah jiwa wali. Orang jiwa yang senantiasa tertuju kepada Allah. Wali-wali ni bukan boleh jalan atas air, terbang, buat itu, buat ini, buat magic. Bukan. Kita tengok mujizat rasul-rasul, kan? Nabi Musa, masa dia berdepan dengan musuh je, datang satu perintah dia nak bisikan, tetap, kan? Jadi, tapi dalam cerita dia tak cerita pun pasal mukjizat. Faham tak? Hati dia tertuju daripada kebesaran dia, cerita kebesaran Allah Ta'ala je. Kan? Orang yang besar semua dia ada. Dia jadi panglima, dia jadi macam-macam dia boleh jadi. Yang penting tajrid, hati tertuju kepada Allah Subhanahu Taala. Itu wali-wali. Himmah ni terbagi kepada dua bahagi, kan? Apa lagi? Kita baca sikit lagi ya. Himmah. Apa dia himmah? Aspirasi dan cita-cita. Apa yang dalam kepala otak kita ni. Apa yang ada dalam akal kita ni. Ada dua jenis. Pertama, himmah kubra. Himmah kubra. Yang kedua, himmah syugra. Apa dia himmah? Yang ada keinginan yang kuat. Apa benda? Himmah syugra itu ialah terikatnya hati terhadap sesuatu yang dicita-citakannya. Manakala himmah kubra ialah berpadunya hati bersama dengan Allah Ta'ala tanpa berpisah. Itu dia. Oleh sebab itu, jika iradah Allah Ta'ala tidak mendahulu hamba itu
pasti amalnya tidak memberi apa-apa faedah kepadanya. Sia-sia je amalnya. Orang yang beramal tidak datang daripada jiwa. Jiwa yang musyahadah akan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beramal, kita tak menengok Allah Taala. Bukan kita amal ni, kita nak zahirkan sifat hamba kita di depan Allah Taala. Balik pada kita yang menjadi yang orang beriman Allah Taala tu, yang adanya Allah Taala tu. Allah kita ni menjadi sasaran tempat pandang Allah. Allah senantiasa melihat, kan? Kita dalam pandangan Allah Ta'ala. Kita buat tu semua kerana itu. Tapi tak ada. Tu kata himmah syugra, dapat buat yang luar je. Tak sampai dekat hati. Tak berpadu hati ni, tak ber. Bismillahirrahmanirrahim. Luar je. Wah, mendayu-dayu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Suara tu macam mendayu. Tapi suara tu kalau betul datang daripada jiwa, cantiklah. Cantiklah. Itu kata himmah kubra, yang besar. Himmah yang besar. Kalau kita buat himmah kubra tu, kita amal macam amal kita ni tak ada rasa. Kita tak berperasaan. Kita ada mak, kita tak ada perasaan. Tak sayang mak kita. Kita ada Tuhan, kita tak sayang Tuhan kita. Tak ada perasaan. Kita sayang, kita ada Rasul, tak sayang Rasul. Kita tak sayang. Tak ada perasaan. Tu. Faham ni? Beza himmah syukra dan himmah kubra. Justru itu pengarang rahimahullah telah menimbulkan masalah ini dalam kata-katanya tentang tadbir, mengatur diri sendiri tanpa menyerahkannya kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkannya pada anda, iaitu wujudnya tadbir tidak akan diperolehnya dan tidak akan membawa apa-apa faedah. Ini kerana jika himmah itu sendiri yang berusaha gagal menembusi dan menerobos kota takdir, betapa pula tadbir itu mampu memberi faedah dan sememangnya tidak ada faedah di dalamnya. Oleh sebab itulah pengarang berkata, arih nafsaka minat tadbir. Senangkanlah diri anda, fikiran anda daripada kerisauan tadbir mengatur keperluan dunia anda. Tu. Untuk selamatkan jadi orang ni yang tadi tu, supaya kita tak berfikir, ya Allah mak, kita terpengaruh dengan asbab ni, kita kena kosongkan diri kita. Kita kena kosongkan diri kita. Daripada apa? Daripada ingat kita pentadbiran kita ni boleh meninggalkan bekas. Dah susah-susah je lah, sabar je lah. Adablah ikut hukum. Jangan kelam kabut. Tenangkan jiwa takbir. Tak ada, itu cuma hak Allah. Allah bagi ni dah, macam mana? Sabarlah. Kan waktu masuk waktu asmayang lah. Nampak benda yang janganlah buat macam tu lah. Tu. Kosongkan daripada pentadbiran kita. Apa yang kita hadapi dan akan hadapi, semua ada perintah di sana. Semua ada perintah. Nampak orang tu tak ada duit nak makan. Rupa dia ni macam tak ada duit nak makan ni. Allah dah bagi kita ilmu, bagi kita nampak dia. Bagilah dia duit. Jangan act. Jangan act. Macam tu lah maksudnya. Itu pentadbiran Allah. Allah dah tahu orang macam ni. Kau jadilah macam tu. Orang tu tak, orang Allah jumpa dengan kau dengan orang tak reti. Engkau reti. Ajarlah. Janganlah kau cakap apalah kau ni bodoh. Kau mana boleh sampur. Aku tak campur dia pasal apa? Mana boleh? Bukan suruh ingat macam tu. Allah jadikan kita pandai, senang. Bukan. Supaya menjalinkan kepada orang yang bersifat yang berlainan. Kuliah yang berlawanan. Faham Syah? Tu. Kita kena kosongkan jiwa kita. InsyaAllah kita akan sambung keterangannya. Kan? Baca lama-lama pun bukan boleh sangat. Kan? Ambil sikit dari situ. Dia punya poin apa? Tu. Apa pun tidak boleh mendahulu takdir. Apa yang berlaku dan akan berlaku tidak boleh mendahulu takdir. Apa dia takdir? Itu dia qada dan qadar. Apa dia qada dan qadar? Itu dia ilmu qudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan Allah beri faham kita kan, supaya hati kita terus tembus pada kekuasaan Allah Ta'ala, terasa kita pada wujud Allah Ta'ala, dan kita rasa beruntung bahawa kita bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu ilaik. wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.